Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Ketika mana Allah Sayyidina Muhammad, kita ambil yang penting-penting dululah. Ketika mana kita ini melihat satu isu yang berlaku dalam media sosial, macam mana kita nak buat? Allah Sayyidina, bila berlaku satu isu, yang pertama sekali, Allah Sayyidina Muhammad, kita selamatkan dulu lidah kita daripada mencela, menghukum orang. Yang kedua, jaga tangan kita daripada menyakiti orang, sama ada type ataupun apa saja. Yang ketiga, jaga hati kita. Jaga hati ni ada dua. Yang pertama, jangan suuzon kepada orang yang terlibat dalam fitnah tu. Aku tak pastilah mana yang betul ni. Dua orang Islam, dua orang beriman, mereka bergaduh, saling tuduh menuduh. Yang terlibat, jangan suuzon pada dua orang. Tak pasti mana betul, mana salah. Yang kedua, hati ni jangan berpihak pada dua orang, tinggalkan terus. Ni cara pendirian di akhir zaman. Siapa tak boleh pegang macam ni, dia akan terhanyut dalam fitnah, dia akan berdosa, dia akan kotor hati, dia akan keras hati. Bahkan dia akan dipengaruhi oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan di hati. Bila berlaku dua orang Islam, dua orang mukmin bertengkar, bergaduh, dia tak pasti mana betul mana salah. Tinggalkan untuk baca isu mereka, tinggalkan untuk ikut sidang media mereka, tinggalkan untuk mendengar lolohan mereka, tinggalkan dua-duanya. Serah pada Allah, minta hidayah pada Allah, selesai. Kalau kita cuba bela pihak ni, kita ni, guru kami ni, ini kami punya orang, kita akan jatuh dalam fitnah. Kecuali guru kita mukmin yang itu memang betul-betul dizalimi, memang betul-betul dia tu memang jelas betul, tak apalah kalau kita nak bela dia. Itu pun sangat bahaya. Mungkin kadang-kadang lakonan dia saja. Mungkin kadang-kadang kita hanya terkena saja. Sebab tu tinggalkan banyak isu dalam yang berlaku di akhir zaman. Jadi bila berlaku dua orang berpihak bergaduh, maka selamatkanlah tangan kita daripada komen. Kerana setiap komen kita itu sangat bahaya. Dan apa yang kita share sangat bahaya. Contoh, kita share tentang dua orang isu, dua orang bergaduh. Yang kita berpihak, tiba-tiba orang yang salah sebenarnya. Kita share, kita ajak pula orang supaya hentam satu pihak lagi kerana kita nak pertahankan satu pihak. Sedangkan dua-dua tu macam tak betul, ataupun dua-dua tu macam dua-dua betul, ataupun dua-dua itu tak pasti benar betul. Gagah nak masuk campur, nak bela juga. Apa akan berlaku bila kita share, kita ajak orang hentam? Kita akan dapat dosa orang mengutuk orang. Contoh 10 orang, sebab kita 10 orang kutuk orang. 10 dosa kutuk orang dapat kita. Kita kutuk orang, satu dosa dapat. 10 lagi dosa kita dapat pada kita. Kenapa? Kita sebab orang kutuk orang. Orang suuzon pada orang hina orang fitnah orang. Kalau kita fitnah seorang, itu lebih dahsyat daripada kita bunuh diri dia. Macam mana pula kalau kita sebabkan fitnah? 100 orang fitnah orang kerana kita. 100 pala fitnah kita dapat. Kalau selalu satu pala fitnah macam kita bunuh orang. Bayangkan 100 pala fitnah. Punca kita yang sebarkan. Macam mana kalau mati pada waktu itu? Mati su'ul khatimah. Mati menanggung dosa fitnah pada orang. Kena azab di kubur sana. Oh, bukan main-main. Amal soleh terhapus. Tak diterima oleh Allah SWT. Bukan main-main. Jangan main-main. Benda besar. Jadi, hati-hati. Bahkan yang kita share, satu saya punya pendirian, ni kongsi saya, pendirian saya. Benda betul-betul baik saya aku kongsi. Hak aku tak pasti baik. Hak aku tak pasti sihat betul. Hak aku tak pasti jamin betul benda ni okey. Benda ni confirm terbaik, aku tak akan kongsikan. Takut kita kongsi, kita pertahan sangat satu benda yang kita kata, oh ni bagus, tengok tak bagus lepas tu. Tak payah. Allah senang. Jadi, buat malu saja. Okey, jadi Allah Sayyidina Muhammad betul-betul pasti share saja. Bahaya share ni, bahaya dekat mana? Contoh kita share satu fitnah, satu isu, satu benda yang tak betul. Fitnah kita tak pasti, kita share juga. Bila kita share, contoh kita mati. Yang share kita tu makin orang nak share lagi. Kita sebab lagi. Tambahlah orang yang edit video. Itu selangkah mana masuk langkah tu, edit video tu. Tak mahu sebut. Kalau edit video tu, kaki dia macam seolah selangkah dua langkah dah. Kenapa? Kalau tak betul, kalau fitnah, kalau benda tak buruk, dia mati nanti video tu terus sebab. Dosa dia makin tambah. Dia macam wakaf dosa dia kat media sosial. Tak betul-betul dosa. Kalau 1000 ton video dia tersebar, 1000 ton dosa nanggung sana, dosa sampai. Kan dia buat video. Satu langkah kaki nak dah, hati-hati orang edit video. Hati-hati orang yang duk jadi admin media sosial, hati-hati, tak betul bukan main-main ni. Sungguh. Kecuali Sagi pakai letak jawatan lebih admin.
Kecuali admin tu media sosial yang kita pegang itu dakwah ilmu, itu tak apa, itu selangkah dalam syurga lah. Assalamualaikum. Allah senang. Tapi kalau kita admin, kita jadi dia panggil apa? Jadi pemberita, dia panggil apa? Dia panggil apa? Wartawan apa semua, hati-hati. Seolah macam selangkah dalam neraka. Kenapa? Kadang-kadang kita hanya nak buat satu isu, nak tulis, nak sebab. Kadang-kadang benda itu hanyalah nak ambil perhatian orang pada media kita. Hati-hati. Dia tak kira fitnah ke apa, buah saja. Kadang tajuk tu dia buat jadi fitnah lah tajuk. Wartawan yang tulis, yang cetak, yang bagi arahan sobatnya tu, semua akan tanggungjawab nanti di akhirat. Selagi orang baca, selagi kita sebab, lagi tu tanggung dosa. Tu musibah banyak lah ni. Musibah banyak sebab dosa tak berhenti-berhenti kita tanggung. Orang dulu kalau buat dosa dengan Allah, taubat selesai. Orang dulu kalau buat salah dengan orang, pergi minta maaf selesai. Orang lah ni buat salah dengan orang, dia marah di media sosial. Dia tebuh handphone. Ni saya nak abang sikit ke hang ni. Hang jaga ni. Aku geram dengan hang lama dah. 1000 orang tengok. Dia geram kat sebab seorang saja. 1000 orang akan dengar. Sampai orang sangka, siapa ni? Dia abang pula. Si abang tu terang nama apa? Oh dia tu. Ni kes apa pula? Isu apa pula ni? Kita lah ada isu pening, isu 20,000 kes apa semua ni. Isu vaksin, dos 2, dos 3, dos 4, dos 5 sampai berdus. Ni dia buat isu-isu pula. Macam mana? Contoh lah kan. Jadi 1000 orang yang tengok fitnah yang disebabkan, 1000 orang tengok benda-benda yang dia kata dia benda-benda buruk makian dia tu, 1000 dosa dia dapat. Kalau 1000 tu pula share pula, tambah lagi berapa ribu. Sebab tu musibah tak berhenti turun pada waktu ni. Kenapa? Dosa yang kita tengah buat lah ni, dosa yang tak betul-betul kita dapat. Tak ada jalan lain melainkan taubatan nasuha. Taubat sungguh, ya Allah, aku taubat sungguh pada engkau. Itu serah pada Allah SWT. Dan stop buat sebab-sebab benda macam tu. Kita kalau nak tegur orang bukan buat live macam tu. Jangan tegur orang macam ni. Stop lah siapa-siapa yang buatnya. Artis kah kamu, ustaz kah kamu, Allah SWT, peniaga kah kamu, ahli bisnes kah, ahli politik kah, stop buat macam ni. Dia marah kat seorang, dia boh. Luahan perasaan saya, tajuk dia. Ni aku nak abang gambar sikit ni. Tak payah. Kamu marah kat siapa? Pergi jumpa dia. Bincang elok-elok. Saya tak puas hati kamu ini. Kerana kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata Imam Syafi'i, siapa yang menegur kamu, nasihat kamu, tegur kamu di depan khaliak ramai, dia bukan nasihat kamu, dia bukan tegur kamu, tapi dia sedang buka aib kamu. Contoh kalau saya bergaduh dengan Ai, contoh. Saya abang di kuliah. Ai ni, patutnya kami dua orang yang bergaduh, kami settle dua orang. Orang tak perlu tahu. Akhirnya orang masuk dalam kepala. Orang akan mula kritik kami dua orang. Sebelah pihak akan kata, ustaz pun sama tu ya. Sebelah pihak akan kata, Ai tenayang. Sebelah pihak kata, memang Ai salah. Akhirnya dua orang saja yang problem, yang berdosa, dia akut semua berdosa. Kat komen. Akhirnya musibah turun tak berhenti. Musibah, wabak, bencana tak berhenti. Kenapa? Kita sedang buat dosa yang berlipat kali ganda kita dapat setiap hari. Media sosial. Ni panggil media sosial. Sosial. Ingat? Sosial, ingat? Allah senang. Okay, jadi, nama dia pun macam tu. Buat macam mana? Allah senang. Bukan so good. Kan? Dia so, betul lah. Allah senang. Okay, jadi, Allah senang. Jadi, Allah senang Muhammad, media sosial, hati-hati. Jadi, stoplah orang yang meluahkan perasaan di handphone. Di akhir zaman, zaman musibah, zaman kesempitan hidup macam ni, Allah uji kita. Kalau kesusahan, sabar dan tutup. Jangan zuhirkan pada orang. Cerita pada orang yang boleh tolong kita saja. Luahkan pada orang yang boleh selesaikan, beri cadangan dan juga nasihat pada kita. Adab dalam Islam ni dah dilupakan dengan adanya media sosial. Habis sunnah Nabi Muhammad mati. Sunnah Nabi Muhammad tu tak buka aib orang. Sunnah Nabi Muhammad tidak tegur orang depan orang. Sunnah Nabi Muhammad mati. Kata Al-Habib akan ada ni, akhir zaman ni, sunnah Muhammad Rasulullah SAW telah mati, kata dia. Siapa yang matikan umat Nabi Muhammad sendiri? Contoh sini, handphone. Banyak matikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, Nabi tengah, Allah sunnah Muhammad, Nabi tengah sembahyang, datang seorang sahabat Nabi SAW, makan daging unta, bau kuat daging unta ni. Kita pun pernah makan, ada pengalaman makan daging unta, dia bau kuat sikit. Makan daging unta, sembahyang dengan Nabi SAW. Dia masuk di belakang, saf dengan sahabat. Tiba-tiba satu masjid, di saf-saf tu bau daging unta. Daging unta ni kita pegang bau, kita cakap pun bau. Allah senang. Habis sembahyang, Nabi tak tanya, siapa makan daging unta ni? Berdiri sat aku nak tengok. Aku nak luahkan perasaan aku pada kamu. Semua orang tahu. Soalan macam handphone. Allah senang. Nabi bangkit habis sembahyang, Nabi kata apa? Siapa yang makan sekian-sekian macam ni, jangan datang masjid kami. Bersihkan mulut dulu.
orang tu pun, oh Nabi tak tunjuk aku, balik bersihkan mulut. Allah SWT. Nabi tak tahu siapa. Nabi SAW, Nabi jaga aib, maksudnya Nabi tak tegur orang depan-depan. Itu buka aib tu, jangan nak tegur orang depan. Saya pun pelik lah ni, trend yang sangat buruk lah ni. Trend syaitan ni. Trend apa? Tak puas hati seorang, mesti tak handphone di depan. Pakat masuk ribu-ribu. Share pun ribu kadang-kadang. Kenapa? Dia ni nak luah perasaan. Pada orang ni, pada orang ni, pada orang ni, pada orang ni. Apa ni? Ni sunnah siapa kita ikut? Ni akhlak siapa kita ikut? Syaitan kan Nabi Muhammad SAW. Syaitan nak bagi kita ni semua berdosa, nak masukkan neraka ramai. Kalau kita buat benda ni, pakat dosa ramai, itulah syaitan. Itu manhaj syaitan, cara syaitan. Cara Nabi Muhammad menutup benda-benda susah, benda sulit tutup, benda musibah tutup, benda masalah selesaikan baik-baik. Benda nikmat, benda gembira baru zahirkan. Itu akhlak yang diajar oleh Islam. Nabi Muhammad SAW satu hari tengah semayang, tengah bagi syarahan, datang seorang sahabat duduk dengan Nabi SAW dengan para sahabat. Tiba-tiba waktu itu masuk waktu semayang, azan. Waktu nak bangkit semayang, dalam majlis Nabi SAW ada seorang kentut bunyi kuat. Kentut, dia buang angin kuat. Sehingga sahabat duduk cari, siapa ni? Apa kentut ni? Kita cari, macam kita sama saja. Okay, Allah senang. Mungkin nak melawak, mungkin itu dan ini. Sebab Nabi Muhammad di depan dia. Muhammad dekat dengan dia, tapi dia kentut. Kuat bunyi dalam majlis Nabi. Nabi dengar, sampai Nabi SAW dengar. Dan ada sahabat yang mengatakan, sehari kita akan tahu siapa yang buat macam ni. Kerana ni nak semayang, sehari mesti dia bangun ambil wuduk tadi. Sampai keluar itu dia tu kentut lah. Pakat tengok, tunggu. Kita tengok Nabi kata apa? Bangkitlah semua, pergi ambil wuduk. Nabi wajibkan semua ambil wuduk tu. Sunat hukum dia kita tajdidul wuduk, baru wuduk sunat hukum dia. Tapi bila Nabi suruh dia wajib betul tu, mesti ambil wuduk semua. Dan orang ni dia tarik nafas, lega Nabi SAW, selamatkan aib aku. Tidak, orang akan kata Allah dia ni tu keluar hamba. Apa ni main masjid dia buat benda macam ni? Apa ni? Allah SWT tak guna betul orang akan kata Nabi macam tu. Nabi SAW orang ni macam tak handphone. Tidak ada adab, tidak ada akhlak sunnah Nabi SAW ditinggalkan. Mati sunnah Nabi Muhammad. Tutup orang tutup macam tu. Kamu salah dengan dia, call dia. Bukan buat live FB 1000 orang tengok. Call dia. Saya tak suka kamu buat macam ni. Ini sudah. Allah SWT. Dan inilah problem yang berlaku bila dua pihak bergaduh, mereka akan libatkan orang ramai. Ini fitnah akhir zaman. Kita kalau bergaduh dengan orang, jangan libatkan siapa saja. Personal. Apa masalahnya? Luah akan pakat luah. Ada luah di status. Aku dah lama geram kat orang ni. Orang pakat masuk dalam WhatsApp dia, orang kata apa? Weh, hang tak puas hati ke siapa? Atau orang baca, weh, hang tak puas hati ke siapa? Hang tak puas hati ke siapa? Akhir dia cerita. Dia bergaduh dengan orang tapi dia kait orang untuk berdosa sama-sama. Dosa jemaah dia panggil. Bukan solat jemaah, dosa berjemaah. Orang zikir berjemaah, semayang berjemaah, dia buat dosa berjemaah. Ini akhir zaman. Akhirnya musibah tak berhenti turun. Kita tahu buat susah sangat zaman ni, dosa kita semua. Satu Allah kata akan timpakan walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami timpakan azab di dunia ni, kata Allah, sebelum akhirat azab lebih besar. Untuk apa? Supaya mereka dapat kembali, supaya mudah-mudahan mereka kembali pada aku, kata Allah. Kembali kepada Allah, dosa banyak. Jadi ini problem yang berlaku di akhir zaman. Nabi salam alaika ya Rasul.